Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya pada hari ini adalah Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi dan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sepanjang tempoh pandemik, aspek keselamatan dalam pengoperasian IPT amat dititik beratkan dengan berpandukan nasihat dan arahan Majlis Keselamatan Negara juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam hal ini, sebahagian besar daripada keseluruhan 1.2 juta orang pelajar di IPT di seluruh negara telah menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian melebihi 3 semester berturut-turut. Ini memberikan cabaran yang besar kepada warga IPT terutamanya dari sudut psikologi dan ketahanan mental dalam menjalani proses pendidikan dalam Malaysia. Justru dalam usaha untuk memastikan kelestarian kualiti pendidikan tinggi negara, di samping meletakkan keselamatan dan kebajikan pelajar sebagai keutamaan jua, sukacita saya mengumumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi akan melaksanakan kemasukan pelajar secara fizikal ke kampus secara berperingkat seperti mana yang diluluskan oleh MKN. Proses ini akan dijalankan secara berperingkat bermula 15 Oktober 2021. Kemasukan pelajar yang lengkap divaksin ke IPT ini melibatkan semua kategori pelajar dan semua fasa PPN di mana keutamaan diberikan kepada pelajar berkeperluan. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira input sesi libat urus bersama-sama MKN dan KKM, pengurusan IPT yang merangkumi Naib-Naib Chancellor, timbalan-timbalan Naib Chancellor dan wakil-wakil Persatuan IPTS serta Majlis Perwakilan Pelajar dan Wakil Kesatuan dan Persatuan Pelajar. Proses kemasukan pelajar ini akan menggunakan SOP Sektor Pendidikan Tinggi, pengoperasian IPT. Keberadaan warga IPT yang telah lengkap divaksin akan membentuk komuniti sosial yang selamat serta mewujudkan persekitaran fasa 4 PPN di dalam kampus. Jadinya, SOP yang ketat perlu diamalkan bagi menguruskan pergerakan keluar dan masuk. Saya ingin maklumkan di sini bahawa hanya pelajar, staf akademik dan staf bukan akademik yang telah mendapat suntikan dos vaksin lengkap dan melepasi tempoh keberkesanan selepas divaksin saja yang dibenarkan masuk ke kampus. Perkara ini adalah tertakluk kepada kapasiti IPT dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ini merupakan satu langkah bagi membentuk persekitaran yang selamat dan herd immunity di kampus. Bagi pelajar yang tidak boleh divaksin atas faktor kesihatan, mereka diminta untuk menghubungi IPT masing-masing untuk penyelarasan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi melancarkan proses kemasukan pelajar ini, KPT dengan kerjasama Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF sedang giat melaksanakan program Back to Campus bagi meningkatkan jumlah warga IPT yang mendapat vaksinasi lengkap sebelum kampus dibuka. KPT mengunjurkan 100% kaki tangan IPT dan pelajar IPT yang boleh mendapat vaksin dan berdaftar dengan MySejahtera akan menerima suntikan vaksin lengkap menjelang hujung Oktober 2021. Sehingga kini, sebanyak 66% pelajar dan 90% kaki tangan IPT telah lengkap divaksin. Oleh itu, saya menyeru semua pelajar dan kaki tangan IPT yang masih belum divaksin untuk segera berbuat demikian. Bagi tujuan ini, warga IPT boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana pusat pemberian vaksin. Pelajar dan kaki tangan IPT hanya perlu membawa kad pelajar ataupun kad pekerja dan kad pengenalan ataupun pasport. Bagi pelajar baru, mereka perlu membawa surat tawaran kemasukan ke IPT beserta dengan kad pengenalan ataupun pasport. KPT sedar bahawa kemasukan pelajar IPT
melibatkan pergerakan pelajar dalam jumlah yang besar. Situasi ini mungkin menyebabkan kebimbangan terhadap keselamatan dan kesihatan pelajar. Oleh itu, KPT menetapkan proses kemasukan pelajar ke IPT dilaksanakan secara berperingkat bermula 15 Oktober 2021 mengikut kalender akademik IPT masing-masing. Justru, IPT perlu membuat perancangan yang teliti dengan mengenal pasti pelajar, menentukan jadual pergerakan dan memastikan warga IPT melalui proses saringan kesihatan yang ketat. Pergerakan pelajar kembali ke kampus adalah berdasarkan kepada dua perkara berikut. Pertama, bagi IPT di Semenanjung, hanya surat kebenaran kembali ke kampus daripada IPT diperlukan. Sementara, kedua, bagi IPT di Sarawak, Sabah dan Labuan adalah tertakluk kepada SOP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan negeri masing-masing. Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran rentas daerah ataupun rentas negeri daripada Polis Diraja Malaysia dengan menjalani ujian swab RTK-PCR. Cakna terhadap kos yang perlu ditanggung oleh pelajar, ujian ini akan diberikan secara percuma di klinik-klinik kesihatan kerajaan. Pengukuhan SOP di kampus amat ditekankan bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19. Justru, KPT menetapkan supaya IPT menyediakan pusat pengasingan di IPT masing-masing bagi menguruskan kes-kes bergejala atau jangkitan. Pihak IPT juga digalakkan untuk memberi kit ujian kendiri COVID-19 kepada para pelajar yang kembali ke kampus. Warga IPT sekalian, untuk kemasukan pelajar antarabangsa, sukacita juga saya umumkan kebenaran masuk ke Malaysia bagi 3 kategori berikut. Pertama, pelajar warga negara United Kingdom yang sebelum ini kemasukannya disekat. Kedua, pelajar antarabangsa yang mengikuti program-program mobility dan edutourism. Dan yang ketiga, tanggungan yang sah bagi pelajar antarabangsa yang berhasrat membawa keluarga bersama ke negara ini. Bagi pelajar antarabangsa yang telah lengkap vaksin, mereka perlu mendaftar dengan Education Malaysia Global Services ataupun EMGS sebelum diberikan kebenaran masuk ke Malaysia oleh Jabatan Immigration Malaysia. Ujian swab RTK-PCR COVID-19 perlu dijalankan 3 hari sebelum masuk ke Malaysia. Setibanya di Malaysia, pelajar akan menjalani saringan kesihatan dan kuarantin di lokasi yang telah ditetapkan. Proses PDP akan dilaksanakan secara hybrid dengan pematuhan SOP yang telah diluluskan oleh MKN. Bagi kursus atau program yang dijalankan secara dalam talian, pelajar boleh memilih untuk meneruskan PDP secara dalam talian di lokaliti masing-masing. Aktiviti-aktiviti melibatkan makmal, bengkel, studio dan penyelidikan boleh dijalankan secara berkumpulan berpandukan SOP yang telah ditetapkan. Pelajar-pelajar dan ibu bapa yang saya hormati sekalian, atas dasar keprihatinan serta kecaknaan KPT terhadap bebanan keluarga dan pelajar, saya ingin mengumumkan di sini bahawa pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua pelajar warga negara di Universiti Awam bagi semester 1, sesi 2021-2022 yang bakal memanfaatkan seramai 555,340 pelajar dengan nilai keseluruhan ringgit Malaysia 175 juta. Di bawah inisiatif KPT Prihatin dan selaras dengan prinsip keluarga Malaysia, program-program berkaitan kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling seperti tele-kaunseling dan pengurusan kesihatan mental diri turut disediakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya amat mengharapkan komitmen IPT dalam memastikan kelancaran proses kemasukan pelajar ke kampus. Semua IPT mesti memantapkan pelan komunikasi masing-masing supaya informasi dan tata cara kemasukan pelajar ini dapat disampaikan dengan jelas kepada semua pihak. Bagi mendapatkan maklumat terkini,
Pelajar boleh menghubungi bilik gerakan COVID-19 KPT yang beroperasi 24 jam setiap hari atau melayari laman web KPT. Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah untuk kembali ke kampus, termasuklah berkaitan pengangkutan, bolehlah menghubungi pegawai penyelaras IPT masing-masing. Akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan perancangan dan pelaksanaan kemasukan pelajar kembali ke kampus secara berperingkat ini. Sekian, terima kasih.